Assalamualaikum Mas Palini, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan-rakan Sukas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Syukur Alhamdulillah sehat dan nampak manis hari ini Espalini Ya. di hujung minggu ini. Dan bagaimana pula dengan keadaan cuaca di daerah Belaid? Ya, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar daerah Belaid pada pagi ini cukup mengizinkan ya. Jadi semoga apapun jua perancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Saya baru sedar ni, baju Hani dan juga Espalini seperti cermin ni. Itu saya katakan dia manis. Kira reflectionnya arah Hani lah tu. Baik, Espalini hari ini sebenarnya adalah Hari Fizioterapi Sedunia dan diadakan juga sambutannya di program Bandar Kuchuri di Bandar Seri Begawan. Jadi mungkin sempena dengan Hari Fizioterapi ini, Espalini boleh mengongsikan tips kekal aktif yang diamalkan dalam kehidupan seharian Espalini. Baik, sebetulnya Hani dan Umu memang terdapat beberapa tips lah untuk kita sentiasa kekal aktif dan sehat ya. Bagi saya sendiri memang antaranya ialah sentiasa melakukan aktiviti fizikal 20 ataupun 30 minit sehari di mana dilakukan dalam seminggu 3 kali dan apa yang penting mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang. Kita juga memerlukan tidur yang teratur dan rehat dan cukup. Yang paling penting ialah kita sentiasa kekal dan berfikiran positif ya. Jadi merangkumilah tu dan antaranya adalah dengan memberi orang ada goal, ada sasaran bagi Espalini sebentar tadi 20 ke 30 minit tapi sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu. Tapi kalau bunyinya macam sukar mengikuti jejak langkah Espalini 3 kali seminggu itu mungkin orang macam banyak. Mungkin sekurang-kurangnya 1 kali lah bagi habis kita. Tapi sebetulnya hari-hari pun boleh je dilakukan. Yalah 20 ke 30 minit asalkan ada sesuatu aktiviti fizikal yang dilakukan. Ya, tepat sekali. Terima kasih atas perkongsiannya Espalini, insya-Allah menjadi inspirasi juga bagi penonton kita ini dan ingin mengetahui apakah antara info semasa dan juga bahan visual yang akan dikongsikan kita serahkan kepada Espalini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Hani dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belaid. Seperti biasa, saya akan mengongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belaid pada hari ini, itu hari Ahad 8 hari bulan September, di mana di sini ada satu makluman mengenai penutupan sementara Jalan Bunga Tanjung 2 Kuala Belaid, di mana Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Jalan Bunga Tanjung 2 Kuala Belaid akan ditutup sementara ya, bagi memberikan laluan Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belaid dengan kerjasama Kelab Dat Daerah Belaid mengadakan satu acara iaitu sempena sambutan Hari Keputeraan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 tahun 2004 bagi daerah Belaid, di mana ianya akan diadakan lagi pada hari ini Ahad 8 September, di mana jalan tersebut akan ditutup sehingga jam 6 petang. Seterusnya Auda, pada hari ini turut diadakan jelajah mu'alaf di Balai Ibadat Kampung Merangking, di mana program diadakan bermula pada pukul 8 pagi nanti. Itu dia Auda beberapa acara. Seterusnya kita akan beralih ya untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya hari ini. Silakan. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia banyak bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Allah telah mencipta alam ini seimbang untuk kemakmuran manusia.
Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan terjejas akibat aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Udara yang bersih merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen secukupnya. Pada orang ramai untuk memainkan peranan penting. Kami sebagai individu ini, kami memainkan peranan lebih penting untuk menjaga alam-alam sekitar ini. Jadi bukan saja sekeliling kita ni, tapi kita ni sebagai orang awam, sebagai manusia juga bertanggungjawab untuk membersihkan atau menjaga alam sekitar kita ni daripada kekotoran, daripada sampah-sampah yang tidak diperlukan seperti plastik, seperti barang-barang keperluan yang selalu terbiar di pesisiran pantai atau di tempat-tempat awam. Jadi kami sebagai individu kami bertanggungjawab untuk memainkan peranan menjaga kebersihan alam sekitar kami dan juga sekeliling kami. Di samping itu, alam sekitar yang bersih akan dapat meningkatkan ekonomi negara. Sesebuah masyarakat yang menitik beratkan kebersihan dan nilai kedamaian akan dapat menarik perhatian pelancong asing. Kedatangan pelancong asing ke dalam negara kita akan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi negara kita. Salah satu daripada kesan pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat ini adalah kesan visual yang negatif. Ianya juga boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan itu dan juga boleh memberikan gambaran bahawa masyarakat di kawasan itu tidak pembersih, walaupun hanya disebabkan oleh sebahagian daripada masyarakat sahaja. Tambahan lagi, negara kita berusaha untuk mempromosikan industri pelancongan. Ianya adalah amat mendukacitakan apabila kita melihat kawasan-kawasan riadah dicemari oleh sampah sarap yang disebabkan oleh pengunjung tempat itu sendiri. Intihannya, menjaga keindahan alam sekitar dapat menarik pelancong untuk hadir menikmati keindahannya serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Secara tidak langsung, serta imej negara kita akan dapat ditingkatkan. Sebagai individu, ialah sangat pentinglah untuk menjaga alam sekitar, especially whenever we are going to the playground or any public area. Tourists especially kan macam itu, sebabnya penting ia meningkatkan lagi keindahan alam sekitar lah. Kalau sekiranya tempat itu kotor, nada orang kan ke sana. So it lessen the tourists to come to our places lah in Brunei Darussalam. Bagi memastikan persekitaran kita selamat untuk didiami, orang awam perlu mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebersihan di dalam dan juga di luar rumah mereka terlebih dahulu. Ini kerana menjaga kebersihan alam sekitar perlu berakar umbi dari rumah. Kewajipan menjaga kebersihan alam sekitar adalah terletak sepenuhnya di tangan kita. Sudah tiba masanya setiap anggota masyarakat membuang sikap tak apa dalam diri masing-masing untuk melindungi dunia daripada melakukan pemusnahan terhadap alam sekitar secara berterusan. Ia merupakan tugas dan kewajipan akhlak kita di muka bumi ini untuk menjaga dan memelihara alam sekitar kita sebagaimana ia telah memberi pelbagai manfaat kepada kita berabad lamanya. Selain itu, kita juga memerlukan proses pembaikan dalam senario pemeliharaan di negara kita. Langkah yang berkesan perlu diambil dalam memastikan mesej yang jelas mengenai unsur-unsur pemeliharaan alam sekitar yang betul dapat disampaikan kepada setiap anggota masyarakat bagi menjamin kebersihan alam sekitar kita terus terpelihara.
Setiap anggota masyarakat perlu sedar bahawa usaha pemeliharaan patut menjadi teras dalam diri masing-masing. Kerana kesedaran dalam diri setiap individu adalah sangat penting. Jika semua anggota masyarakat bertanggungjawab dalam memainkan peranan masing-masing dan bekerjasama untuk menyelamatkan alam sekitar, pastinya alam sekitar kita akan dapat diselamatkan dan dipelihara sepenuhnya.